hampir 1 daripada 3 rakyat Malaysia mengalami masalah mental dan dijangka akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Apa yang dimaksudkan dengan masalah mental sebenarnya? Psikosis ini akan melihat dengan lebih mendalam mengenai kisah-kisah perjuangan dalam senyap. Bayangkan, anda lahir dan membesar dalam keadaan pergerakan tubuh badan, pertuturan suara tanpa kawalan sendiri. Sekejap-sekejap tiba-tiba tangan terangkat. Tiba-tiba suara menjerit tanpa sebab. Macam mana agaknya perasaan individu yang berjuang dalam keadaan macam ni? Topik kali ini, kita akan lihat lebih lanjut mengenai sindrom Tourette. Bersama saya, hos anda, Aiman Amri, dalam rancangan Psikosis. Sebagai seorang ibu, sebenarnya saya berasa amat sedih dengan penerimaan masyarakat terhadap anak saya. Saya merayu kepada semua, tolong terima dia seperti kanak-kanak yang lain. Apa yang mampu saya kongsikan di sini? Anak saya hari-hari merayu kepada saya. Dia nak berkawan dengan kawan-kawan lama dia. Dia sangat rindukan kawan-kawan dia. Jadi kepada masyarakat di luar sana, terimalah anak saya seadanya. Bantu dia untuk terus sembuh. Walaupun mengikut kata doktor, untuk Tourette syndrome ni tak ada ubatnya, tapi saya yakin satu hari nanti anak saya akan kembali sembuh dengan izin Allah, insya-Allah. Bila Puan Sofia mula sedar yang beliau ada ke arah Tourette syndrome? Masa tu umur dia 7 tahun. Dalam bulan 2 macam tu, kita perasan dia suka gesek kaki dia dekat lantai. Lepas tu kita tanya dia kenapa, dia diam lah, dia tak nak bagi tahu. Lepas tu bila dah berterusan, kita selalu marah jugalah sebab tak nak benda tu jadi habit kan. Sampai satu masa kakak saya balik ke kampung, dia cakap benda ni bukan dia sengaja. Dia kata ni penyakit sebab dia pernah ada kawan yang sakit macam tu lah. Sama juga. Lepas tu waktu tu akak bawa pergi ke klinik mana? Kita bawa ke klinik swasta dan di situ doktor kata memang tanda-tanda Tourette syndrome, tapi dia tak berani nak sahkan. So dia refer kita ke PPUM, Pusat Perubatan Universiti Melaya. Bila di sana kita dihantar ke bahagian neurologis. Kat sana memang doktor sahkan lah memang dia ada Tourette syndrome. Waktu tu baru kita macam terkejut lah. Waktu awal dapat diagnosis anak, macam mana perasaan akak waktu tu? Sedih, memang sedih. Mula-mula memang tak terima lah. Susah nak terima. Kita husband and wife pun macam ya ke? Lepas tu kenapa anak kita? Dia sendiri pun, anak saya sendiri pun tanya soalan yang sama. Kenapa dia yang diuji? Kenapa bagi ujian yang berat macam tu kat dia? Bila dia tanya macam tu, saya pun tak ada jawapan. Cumanya kita ajarkan dia, kita berdoa lah. Sentiasa berdoa, ingat kat Allah. Semua tu datang daripada Allah kan.
beratlah untuk seorang ibu dengan Sangat-sangat bapa berat dengan terima. kita bekerja. Apa yang membuatkan akak rasa macam nak berkongsi pada semua pasal ni? Sebab tadi cerita pasal benda ni agak mencabar kan? Pertamanya sebab bila anak saya semakin teruk, kita jumpa doktor, kita minta advice daripada doktor. Doktor kata masyarakat sekeliling yang kena main peranan penting untuk bantu dia sembuh. Mungkin tak pernah jumpa dan tak pernah dengar. Jadi benda tu bagi banyak kesan negatif dekat anak saya lah. Yelah, dia benda apa? Penyakit yang tak nampak. So orang nampak macam fizikal okey, maksudnya dia okey. Tapi orang tak tahu ada benda macam Ramai ni. juga yang cakap anak saya sengaja buat-buat macam tu. Yelah, orang tak faham kan apa yang kita lalui. Dan saya kira puan ni agak kuat lah untuk berkongsi pada masyarakat. Sentiasa cuba untuk kuat lah. Ikram sekolah sekarang? Sekolah tapi dah lama cuti. Oh, dah lama cuti. Kenapa dia dah mula tak pergi ke sekolah? Ada sebab sebenarnya kenapa dia tak ke sekolah. Apa yang berlaku sebenarnya? Awalnya tu kalau ikut yang dia cerita, kawan-kawan ejek lah dekat sekolah kata dia gila, ambil dadah. Bila dia balik, dia mengadu, kita cakap balik baik-baik. Abang kena sekolah. Kalau abang tak sekolah, nanti besar abang macam mana? Dia boleh terima, dia cakap dia pun nak berjaya macam orang lain. So maksud kawan-kawan sendiri pun menjadi punca? Awalnya macam tu lah. Dia sihat asalnya. Bila dah macam ni, mulalah orang kata tak gila. sampai ada yang kata ambil dadah. Ya. Tapi budak-budak kan, dia orang bukan tahu pun benda-benda macam ni. Ya. Peranan kita lah untuk memberi kesedaran kan. Memahami Tourette Syndrome. Bersama kita hari ini pakar sekretari daripada Hospital Putrajaya, Dr. Rostam. Apa yang dimaksudkan dengan Tourette Syndrome ni? Kita cerita sejarah sikit lah sebelum kita sebut pasal penyakit tu. Okey, kita Tourette syndrome ni mula diperkenalkan oleh seorang orang Perancis lah. Namanya Gilles de la Tourette. Pada tahun 1885. Bila mana dia melaporkan satu kes Tourette syndrome pada seorang tua yang berumur 86 tahun. Jadi dalam kes itu beliau menerangkan tentang satu sindrom di mana berlakunya tics vokal dan motor, sebab Tourette syndrome ni ialah satu penyakit neurologi. Jadi dia berkaitan dengan otak kita. So bila dia terangkan tentang Tourette, dia kata Tourette syndrome ni special ni lah, istimewanya ialah dia menggabungkan dua bentuk tics, iaitu vocal tics dan juga motor tics. Tics motor ialah pergerakan abnormal pada bahagian mana-mana bahagian badan yang berbentuk jerky ataupun macam sentakan yang di luar kawalan orang yang mengalaminya. Contohnya macam leher, ataupun tangan, ataupun apa sahajalah pergerakan. Kadang-kadang pergerakan tu melampau sehingga boleh mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, itu dia punya motor. Dan yang kedua ialah vocal component. Vocal component tu boleh jadi dalam bentuk dia macam nak berdehem tu. Ataupun dia hembuskan hingus. Ataupun apa-apa sahaja, dan kadang-kadang perkataan-perkataan yang tidak ada makna ataupun kadang-kadang mencarut. Jadi bila dua masalah ini bergabung, barulah kita panggil dia Tourette syndrome. Kalau saya boleh tanyalah, waktu sekarang kan, apa yang membuatkan akak mampu untuk terus berjuang untuk anak? Ada masa mesti macam hampir menyerah kalah, tapi kakak masih lagi mampu untuk berjuanglah untuk anak. Selalu juga saya putus asa sebenarnya, tapi husband selalu nasihatkan saya kena selalu positif. Kalau kita pun putus asa, anak macam mana kan? Kita pun banyak fikir masa depan dia sebenarnya. Tapi dalam pada masa yang sama, saya pun nakkan dia berjaya macam kanak-kanak yang lain. Kalau kita lemah, anak kita macam mana kan? Lagi lemah lah. Abang kalau macam orang luar sebut pasal Ikram kan, macam-macam bila nampak dia pelik sikit. Biasa abang buat apa? Okeylah, untuk saya lah, kadang-kadang Ikram pun terdengar bila orang cakap
yang dia macam pelik. Kadang orang keliling bila waktu dia menjerit, lepas tu kadang pukul badan kita. So orang akan pandang kan macam nampak pelik. Yang first kita kena tenterangkan Ikram. Kadang dia akan terasa sendiri tau. Dia kata kenapa orang pandang abang pelik? Abang ni orang pelik ke? Jadi tak nak cakap dengan dia. Cakap abang ni budak istimewa. Tak semua orang macam ni. Kita kena cool down dengan dia. Sebab kalau dia pun dah rasa stres, dia memang takkan nak keluar jumpa orang. So kita pun akan terkesan jugalah. Sebab kita kalau boleh tak naklah tinggal anak kita. Lepas tu pergi mana-mana tak bawa dia, rasa nanti dia akan down juga. Tapi memang susah lah sebab dia dah rasa sangat macam disisihkan orang ramai tau. Jadi itulah yang kita orang harap kita orang sendiri pun kuat lah untuk bantu dia, nasihat dia. Walaupun kadang-kadang kita pun tak cukup kuat sebenarnya. Bila soalan-soalan yang dia tanya tu, bila dia nak sihat kan. Itu yang kita agak susah nak jawab. Tak tahu jawab macam mana. Keluarga nampaknya memberi peranan yang sangat besar dalam membantu perkembangan dan meningkatkan jati diri para pengidap Tourette syndrome kan. Dan bila tadi doktor sebut yang Tourette syndrome ni adalah sejenis penyakit neurologikal kan. Apa penyebab boleh seseorang tu ada Tourette syndrome? Okey, umumnya bila kita sebut tentang penyebab Tourette syndrome ni, dia adalah sesuatu yang sukar untuk kita tunjuk kat mana puncanya. Tapi secara teori ya, Tourette syndrome tu berlaku bila mana adanya janggalan di bahagian basal ganglia. Basal ganglia ni satu bahagian dalam otak kita lah. So basal ganglia ni ada masalah mengakibatkan seseorang tu ada involuntary ataupun sesuatu tindakan motor dan juga vokal yang tidak disengajakan. Basal ganglia ni asal fungsinya untuk apa? Basal ganglia ni adalah tempat di mana semua fungsi motor kita berlaku. So dia macam relay system lah daripada otot kita, tangan kita semua akan ke saraf tunjang, daripada saraf tunjang kita akan ke basal ganglia dan seterusnya ke cortex juga. Oh, jadi basal ganglia ni ibarat macam pusat yang mengawal semua pergerakan Relay motor. system lah. Oh, relay system. Tempat untuk semua maklumat masuk. Okey. Macam ni kalau contohlah sebab apa ni Kak Sofia pun kadang-kadang bukannya kuat sepanjang masa kan. Abang lah sebagai suami, peranan tu penting kan sebagai suami. Sebab kalau Kak Sofia hampir putus asa, abang lah kena bagi dia semangat balik. Itulah. Kadang-kadang pernah juga isteri saya mengeluh kan. Dia kata rasa macam dah putus asa. Dia cakap dengan rumah saya, ya, kita kena kuat lah. Kalau kita tak kuat macam ni kita nak teruskan kehidupan kita. Lepas tu dengan anak kita pun perlukan sokongan kita juga. Kalau kita pun dah rasa tak mampu, dia lagi lah macam mana yang dia sendiri yang menghadapi masalah ni. Lagi kita tengok pun rasa tak sampai hati dah. Hari-hari nangis. Itu yang kita sedih sangat tu. Sampai dia pun pernah cakap, kenapa dia kena uji macam ni? Kenapa bukan orang lain? Itu yang membuatkan kita yang dengar ni pun tak sampai hati. Sampai pernah isteri saya cakap, rasa kalau boleh nak pergi dengan dia sekali. Jadi nak hilangkan derita tu kan. Dan kadang-kadang kita pun sedih juga. Tapi saya tak nak kita sama-sama jadi tulang belakang untuk Ikram. Kadang-kadang saya juga dapat ahli keluarga pun yang memahami, alhamdulillah. Bantu juga Ikram, memahami juga macam mana faktor kesihatan dia. Kadang-kadang dia kat rumah tu memang agak orang kata susah nak cakap lah. Sampai satu masa dia penat tu kadang tertidur atas lantai. Sampai dia pun tak sedar lah. Di dalam DSM-5, iaitu sebuah buku yang mengandungi semua jenis kecerobohan mental dan perkembangan yang ada di dunia ini, Tourette syndrome merupakan keadaan neurologi yang sangat jarang dan unik didapati di Malaysia. Hanya sebab kita belum pernah melihat simptom-simptom seperti pergerakan tiba-tiba, suara yang keluar tanpa kawalan, bukan bermaksud mereka ini gila. Kita perlu tingkatkan kefahaman, sebarkan kebaikan.
Kalau kita lihat pada isu contohnya perspektif kanak-kanak yang ada sindrom Tourette ni kan. Kadang-kadang kita jumpa kanak-kanak yang sehingga munculnya kemurungan, terutama kalau dia ada koprolalia iaitu mencarut tanpa sedar kan. Betul. Dan kanak-kanak dia terfaham bahawa mencarut ini tidak Sesuatu bagus, yang sangat tak elok. tidak. Tapi sebab dia tak boleh kawal. Ya, betul. Menyebabkan dia lama tertekan, dia jatuhnya Air muka. air muka dia rasa malu dan dia punya self esteem pun jatuh mendadak. Betul. Pandangan doktor lah kepada masyarakat yang apa yang kita boleh buat untuk bantu dari segi kesedaran dan kefahaman mengenai Tourette syndrome ni. Satu perkara yang paling penting yang masyarakat kena tahu, kena faham ialah bila mana kita berjumpa dengan orang-orang yang tiba-tiba mencarut tanpa sebab, macam datang ke kita tiba-tiba keluar perkataan yang tak elok, kita kena faham bahawa mesti ada sesuatu yang masalah dengan dia. Dia berbeza dengan media sosial ke apa, orang mencarut suka hati dengan tangan kan. Itu bukan Tourette's. Itu sengaja. Itu sengaja kan. Tapi orang secara umum dia takkan mencarut suka-suka hati sepanjang jalan macam tu kecuali dia ada masalah. Betul tak? Jadi umumnya saya boleh katakan bahawa jika kita berjumpa dengan orang ini, kita kena elakkan daripada memberikan judgement supaya kita tak tersalah dalam menilai ataupun melabel orang. Abang sendiri sebagai seorang ayah lah, apa pesanan yang abang nak sampaikan pada masyarakat kat luar sana, terutama yang ibu bapa yang ada anak Tourette syndrome juga? Itulah, saya pun sebenarnya mencari juga kalau kata ada ibu bapa yang memang ada masalah anak-anak yang ada Tourette syndrome ni. Kita nak, kalau boleh nak adakan satu community lah. Jadi kita boleh berkongsi masalah, cari solution sama-sama. Sebab bukan senang sebenarnya nak menghadapi keadaan dia macam ni. Sangat-sangat susah. Pada segi moral, rohani, fizikal. Kalau kami kat rumah ni dah macam punching bag dah. Tapi kita hadaplah juga. Sebabnya bukan semua orang dapat ujian macam ni. Kita kena tabah. Apa rawatan yang ada dalam dunia moden sekarang, sama ada dari segi perspektif medikal ataupun terapi atau sebagainya, untuk bantu? Tadi kita dah sebut pasal keluarga boleh bantukan. Itu adalah psikososial, rawatan psikososial. Maksudnya masyarakat kena lebih berhati-hati dalam label, itu psikososial part. Dari segi kita pula, dia ada dua bahagian yang kita boleh bantu, modalities yang kita boleh bantu. Yang pertama ialah teknik terapi yang khas untuk orang-orang yang mempunyai Tourette syndrome. Yang kita panggil sebagai HRT. HRT ni apa doktor? HRT ialah kepentingan kepada habit reversal terapi. Habit reversal terapi, di mana habit reversal terapi ni adalah satu terapi yang khas untuk orang yang ada Tourette syndrome lah. Dia ada 4 komponen dalam habit reversal terapi ni. Yang pertama sekali ialah awareness training. So dia kena kenal pasti apa perasaan sebelum tics mula. Contoh macam dia ada tics dia ialah berdehem. Jadi dia kena kenal pasti sebelum dia rasa sebelum dia berdehem tu apa perasaan dekat tekak dia dulu. Nombor 2, bila dia dah kenal pasti dan juga tahu dia punya tics tu macam mana, dia kena belajar sesuatu untuk reverse. Kita panggil reverse dia punya behavior tu lah. Contoh macam dia punya tics ialah macam tu. Macam tu kan. Jadi dia punya cara untuk reverse ialah dia kena cari satu lagi gaya motor yang reverse daripada yang tu. Dia kena macam ni lah. Bila nak rasa macam tu, dia akan tarik tangan dia. Dia cuba lawan balik lah. Yang ketiga ialah, komponen ketiga dalam HRT ni ialah motivation. Dia kena cari sesuatu sebab kenapa saya kena buang habit ini. Kenapa saya kena buang masalah ini. Tadi semua kita buat kat rumah tau. Kita buat sendiri sorang-sorang je. So now, bila kita dah biasa dengan 3 peringkat yang pertama tadi, kita kena keluar, kita kena generalize. So itu terapi. Yang kedua ialah ubatan. Ubatan macam biasa, ubatan ialah ubat-ubatan antidepresan ataupun anxiolytics untuk membantu masalah tu berkurangan. Dan kadang-kadang kita gunakan antipsikotik, ubat-ubat untuk masalah psikosis. Kita boleh gunakan juga untuk penyakit Tourette syndrome dengan dos yang lebih rendah. So, sebab target dia sama, dopamin juga. So sama juga rawatan dia. Di kesempatan ni saya nak memberi pesanan lah kepada masyarakat, jangan terlalu cepat menghukum. Dan satu lagi saya merayulah kepada masyarakat, layanlah anak saya seperti kanak-kanak biasa sebab dia pun nak hidup seperti kanak-kanak yang lain. Kita lihat macam mana seorang ibu sedaya upaya untuk memperjuangkan
hidup anak sendiri yang baru berusia 8 tahun. 8 tahun. Di mana dia masih lagi nak bermain, nak jumpa kawan-kawan, baru nak belajar. Tapi diberi tuduhan-tuduhan, diberi pandangan negatif sebegini. Kita sebagai masyarakat, sepatutnya kita mengutamakan pandangan positif dulu. Jadi, sekali lagi kita merayu, berilah peluang kepada kanak-kanak ini untuk hidup bersama dengan kanak-kanak lain. Itulah, harapnya dapatlah juga membantu orang ramai dengan saya punya info-info yang tak seberapa lah. Sebenarnya tak semua orang dapat ujian macam ni. Itulah, saya harap kami satu keluarga satu hari nanti Allah akan makbulkanlah doa kami. Ikram sihat macam biasa balik. Boleh bergaul dengan orang ramai. Dia boleh kembali normal macam orang yang lain. Belajar sesuatu hari ini? Isu kesihatan mental adalah isu yang sangat serius dan memerlukan anda untuk membantu kami menyebarkan kesedaran kesihatan mental. Kerana apa? Kerana tak sempurna kesihatan seseorang tanpa kesihatan mentalnya. Temui saya, Aiman Amri, dalam rancangan Psikosis untuk kupasan topik keceluran mental yang lain.